Pembentukan kerajaan baharu, Raja-Raja Melayu adakan perbincangan khas esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, anda bersama saya, Nurul Alis Adil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, perbincangan khas Raja-Raja Melayu akan diadakan esok bagi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mendapatkan pandangan berhubung pembentukan kerajaan baharu. Pertemuan itu penting bagi Seri Paduka membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara serta rakyat. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan berkata, Al-Sultan Abdullah menyeru seluruh rakyat dan semua pihak terus beristiqamah dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baharu selesai. Ia memandangkan masa depan negara terlalu berharga dan wajar direncanakan dengan penuh cermat dan teliti. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu diadakan susulan sesi menghadap wakil BN serta GPS termasuk Ketua Gabungan PH dan PN. PRU ke-15 Sabtu lalu berakhir dengan situasi parlimen tergantung apabila tiada parti atau gabungan parti politik mendapat majoriti mudah bagi membentuk kerajaan persekutuan. Majoriti mudah untuk membentuk kerajaan adalah 112 kerusi. Gabungan Parti Sarawak GPS dinasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah agar mempertimbangkan penubuhan kerajaan perpaduan bagi mengakhiri kemelut politik negara yang berlaku sekarang. Ketua Whip GPS, Datuk Seri Fadilah Yusof yang mengetuai wakil gabungan itu menghadap Al-Sultan Abdullah pagi tadi berkata, nasihat baginda telah disampaikan kepada pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Seperti mana yang telah diputuskan dalam melalui statement, GPS memang berhasrat dari segi sokongannya kalau dapat menubuhkan kerajaan bersama dengan beberapa parti. Tapi pada masa yang sama, kita juga akan patuh kepada apa juga keputusan yang dibuat oleh Baginda Tuanku. Selain beliau, GPS turut diwakili Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Timbalan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Seri Richard Riot Jaim dan Naib Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Aaron Ago Dagang. Pertemuan antara pemimpin Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN di sebuah hotel di Ibu Negara dipercayai berhubung pembentukan kerajaan pasca PRU ke-15 berlangsung kira-kira 2 jam. Antara pemimpin BN yang hadir, Timbalan Pengerusi BN merangkap Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan, Perdana Menteri yang juga Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan dan Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah Datuk Arthur Joseph Kurup. Pemimpin PN yang hadir termasuk pengerusinya merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Turut hadir Naib Presiden Bersatu Datuk Razi Jidin, Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Datuk Seri Ronald Kandi. Bagaimanapun, tiada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin terlibat. Tumpuan hari keempat pasca PRU ke-15 turut terarah ke Pejabat Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jalan Gasing, Petaling Jaya. Beberapa pemimpin PH dilihat berkumpul di pejabat itu sejak tengah hari.
Antara pemimpin PH yang hadir, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Ketua Setiausaha PH Datuk Seri Saifuddin Nasution. Turut hadir Pengarah Komunikasi PH Fahmi Fazil dan Ketua Angkatan Muda Keadilan Adam Adli selain Presiden Parti Cinta Sabah Datuk Seri Anifah Ahmad. Kehadiran mereka bagi membincangkan perkembangan terkini politik negara dan isu-isu semasa melibatkan kepentingan parti. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani memberi jaminan tahap keselamatan negara adalah terkawal. Sebelum itu, beliau meminta rakyat kekal bertenang dan tidak berasa bimbang untuk menjalankan aktiviti harian seperti biasa. PDRM melakukan sekatan jalan raya SGR di lokasi strategik seluruh negara bagi menjamin tahap keselamatan dan ketenteraman awam. Penugasan kawalan dilaksana 24 jam bermula semalam hingga satu tarikh ditetapkan kemudian. Pelaksanaan SGR itu sebahagian usaha PDRM mencegah jenayah melalui peningkatan kehadiran polis. Orang ramai diminta memberikan kerjasama dalam mematuhi arahan dikeluarkan. Dalam pada itu, tahap kawalan keselamatan di sekitar pintu 2 Istana Negara diperketat. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim berkata tindakan bagi memastikan urusan rasmi Istana Negara termasuk kehadiran pemimpin parti politik lancar tanpa sebarang gangguan. Turut dilaksana sekatan di beberapa kawasan berhampiran Istana Negara. Surat mengenai BN memberi kepercayaan terhadap pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 bukan keputusan yang dibuat secara konsensus dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN semalam. Setiausaha Agung MCA Datuk Chong Sin Woon menegaskan Dewan Tertinggi BN kekal dengan pendirian untuk tidak menyokong mana-mana pihak buat masa ini. Terdahulu, tular sepucuk surat dengan Kepala Surat BN bertarikh semalam yang ditandatangani pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan kepercayaan dan sokongan penuh kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 dalam pembentukan kerajaan. Surat itu dikatakan dipersetujui ketika mesyuarat Dewan Tertinggi BN semalam. Datuk Chong berkata, surat yang diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong itu jelas melanggar ketetapan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi BN dan dilihat mempersembahkan maklumat salah kepada Seri Paduka Baginda. MCA dan parti komponen BN juga mempersoalkan tindakan pengerusi BN yang cuba menafikan mengenai surat berkenaan, namun mengakuinya selepas salah seorang Dewan Tertinggi BN mengemukakan bukti. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid terus berdepan desakan meletak jawatan sebagai pengerusi Barisan Nasional. Desakan disuarakan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Mat Alwi Cik Ahmad. Beliau secara terbuka mendesak agar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengundur diri secara terhormat kerana perlu bertanggungjawab sepenuhnya atas kekalahan BN dalam PRU ke-15. Datuk Seri Ahmad Zahid perlu berjiwa besar dan melepaskan jawatan Presiden UMNO agar dapat memberi ruang kepada penggantinya meneruskan perjuangan parti. Perbincangan dua blok politik Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN ke arah membentuk Kerajaan Negeri Pahang menunjukkan perkembangan positif. Perbincangan tersebut melibatkan pengerusi negeri dua blok berkenaan iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari dan Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail semalam. Setiausaha PH Pahang Rizal Jamin berkata hasil perbincangan tertumpu kepada pembentukan kerajaan negeri yang stabil dan inklusif demi menjamin kemakmuran dan pembangunan mampan ekonomi Pahang. Pada PRU ke-15, PN Pahang memenangi 17 daripada 41 kerusi Dewan Negeri Pahang. Manakala BN memperoleh 16 kerusi dan PH 8 kerusi. Keadaan itu menyebabkan kerajaan negeri tidak boleh dibentuk kerana tiada gabungan yang menang sekurang-kurangnya 21 kerusi bagi membentuk majoriti mudah. Justru kerajaan campuran terpaksa dibentuk buat kali pertama di Pahang seperti yang berlaku di Perak.
Calon Parlimen Padang Serai dan Dewan Undangan Negeri Dun Tioman disaran membuat semakan awal dengan pejabat pengurus pilihan raya bagi kelancaran proses penamaan calon esok. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Ikmal Rudin Ishak, mereka dikendaki hadir antara pukul 9 dan 10 pagi bagi tujuan cabutan undi untuk menentukan susunan nama pada kertas undi. SPR menetapkan proses penamaan calon PRU ke-15 bagi Parlimen Padang Serai dan Dun Tioman diadakan semula secara serentak esok. Bagi calon Parlimen Padang Serai, kertas penamaan calon boleh diserah kepada pegawai pengurus di Dewan Kompleks Sukan Kulim High Tech, Kulim, Kedah. Manakala di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah, Rompin, Pahang bagi Dun N42 Tioman. Bakal calon juga disaran membuat pembayaran deposit lebih awal dan resit tersebut hendaklah dibawa pada hari penamaan sebagai bukti pembayaran. PRU ke-15 di kedua-dua kawasan berkenaan ditangguhkan berikutan kematian M. Karupaya dari Pakatan Harapan bagi Parlimen Padang Serai dan Muhammad Yunus Ramli dari Perikatan Nasional bagi Dun Tioman. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sanglang, Muhammad Syukri Ramli yang dilantik sebagai Menteri Besar Perlis ke-8 memulakan tugas secara rasmi hari ini. Beliau tiba di Kompleks Dewan Undangan Negeri dan kemudian mengimbas cap jari pada perakam waktu di Pejabat Menteri Besar pada pukul 9 pagi. Turut hadir menyambut beliau ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad serta Pegawai Kanan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Muhammad Syukri yang mesra dengan panggilan Cikgu Syukri berkata beliau akan berusaha menjalankan tugasnya dengan baik demi rakyat. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu. Tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas kiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Bertemu kembali. Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima dimasyhurkan sebagai Chancellor Universiti Malaysia Kelantan UMK yang baharu. Adinda Baginda Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra pula dimasyhurkan sebagai Pro-Chancellor Universiti tersebut. Istiadat pemasyhuran berlangsung di kampus Induk UMK Bachok. Turut berangkat ke istiadat pemasyhuran itu ialah Sultanah Kelantan Nurdiana Petra Abdullah dan Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis Almarhum Tengku Abdul Hamid. Naib Chancellor Profesor Dato' Dr. Razli Cik Razak berkata, Majlis Istiadat Convocation UMK ke-12 meraihkan 2,211 graduan yang bakal menerima ijazah masing-masing. Pada sidang pertama pada hari ini, 97 graduan diraihkan dan istimewanya UMK meraihkan 10 graduan sulung bagi sarjana komunikasi perniagaan daripada Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan. UMK menjadi universiti awam pertama negara diiktiraf sebagai Universiti Awam Keusahawanan oleh Accreditation Council of Entrepreneurial and Engaged University ACEEU. Sementara itu, seorang lelaki direman 3 hari kerana disyaki menghasut orang ramai membuat demonstrasi membantah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kesalahan dipercayai dilakukan individu terbabit menerusi muat naik di media sosial.
Ketua Polis Selangor, Dato' R. Junaidi Muhammad memaklumkan perintah reman diperoleh susulan penahanan suspek semalam. Semakan mendapati lelaki itu disyaki melabelkan salah satu kaum sebagai pengamal rasuah. Dia juga didakwa mengajak orang ramai memprotes Yang di-Pertuan Agong berhubung pemilihan calon Perdana Menteri. Suspek berusia 35 tahun itu kini disiasat mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Polis menegaskan tidak akan berkompromi dengan cubaan mana-mana pihak yang cuba mengugut ketenteraman awam dan keselamatan negara. Di Pahang, Hiu Kuan Yew atau lebih dikenali Superman Hiu ditahan polis susulan video tular ucapannya dalam sebuah ceramah politik raup Pahang Khamis lalu yang mempunyai unsur mengugat ketenteraman awam. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, Hiu ditahan anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang dibantu JSJ Bukit Aman di Puchong Jaya, Selangor hari ini. Beliau dalam satu kenyataan berkata, Hiu disiasat di bawah Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 iaitu mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan dan Seksyen 505(B Kanun Kesiksaan kerana mengeluarkan kenyataan mendatangkan khianat awam. Siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian telekomunikasi. Hiu juga disiasat di bawah seksyen sama atas ucapannya dalam sebuah ceramah di Taman Pandan Mawar, Melaka, Jumaat lalu. Datuk Seri Ramli berkata Hiu ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi untuk perintah reman. Tiada rusuhan di hadapan pejabat UMNO bahagian Lenggong selepas berakhirnya PRU ke-15. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri menjelaskan gambar yang tular kononnya berlaku keadaan tidak aman sebenarnya suasana penugasan kawalan keselamatan ketika penjumlahan undi di Dewan Merdeka Majlis Daerah Lenggong. Pengguna-pengguna ini amat kreatif. Mereka ni amat pandai. Ambil gambar-gambar di fasa-fasa yang berlainan tadi dan mereka kompilkan dan menjadi satu cerita bahawa berlaku tidak aman di kawasan, terutamanya di kawasan Lenggong. Lenggong ni lah kawasan MB kita. Jadi dia kata malam tu ada orang nak berkumpul, ada voicemail kan. Suara katakan tidak aman, marilah kita beramai-ramai pergi ke bangunan UMNO di Lenggong, rumah MB untuk ni. Semuanya tidak, palsu sama sekali. Susulan penularan tersebut, satu laporan polis dibuat dan kes disiasat di bawah Seksyen 505(B Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pengarah syarikat dan pengurus sumber manusia mengaku tidak bersalah atas 10 pertuduhan memperdagangkan manusia bagi tujuan eksploitasi kerja. Tertuduh Datuk Uy Kargyap dan Chai Lei Hun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Kedua-dua tertuduh didakwa mencapai niat bersama memperdagangkan 10 individu tempatan di sebuah premis di Taman Tanglin Indah, Seberang Perai, Selatan. Kedua-duanya melakukan kesalahan itu dari 14 Februari hingga 27 Oktober lalu. Turut didakwa atas kesalahan sama dua pekerjanya yang turut mengaku tidak bersalah atas 20 pertuduhan bersubahat bersama-sama dua tertuduh. Mahkamah membenarkan keempat-empat tertuduh diikat jamin RM362,000 dengan masing-masing seorang penjamin. 4 Januari tahun hadapan, sebutan semula kes. Perkembangan banjir, jumlah penduduk terjejas di Johor, Perak dan Selangor terus menunjukkan penurunan. Menerusi portal bencana NADMA, setakat 11 malam tadi, 958 penduduk terjejas daripada 282 keluarga masih ditempatkan di 15 pusat pemindahan sementara.
Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Teruskan dengan segmen sukan. Skuad bowling negara terpaksa menanti sehingga hari terakhir Piala Dunia Persekutuan Bowling Antarabangsa IBF 2022 di Queensland, Australia untuk meraih pingat gangsa dalam acara berpasukan wanita hari ini. Dalam aksi tersebut, Malaysia yang dibarisi pemain veteran Esther Chia, Sin Lee Jane, Natasha Roslan dan Siti Safia Amirah Abdul Rahman berjaya mengharungi 5 perlawanan untuk mengatasi pasukan Amerika Syarikat 3-2. Malaysia terlebih dahulu memenangi perlawanan pertama dengan 226 berbalas 204 jatuhan pin dan terus selesa 2-0 dengan kemenangan 219 berbalas 182 jatuhan pin pada perlawanan kedua. Namun, pasukan Amerika bangkit menguasai 2 perlawanan seterusnya dengan 226 berbalas 192 dan 248 berbalas 220 jatuhan pin. Situasi itu mencetuskan semangat juang pemain negara yang akhirnya memenangi perlawanan terakhir dengan 235 jatuhan pin berbanding 228 jatuhan pin oleh pasukan Amerika. Sebelum itu, skuad negara gagal melangkah ke final selepas tewas 1-3 kepada Sweden di separuh akhir. Beralih ke perkembangan squash, pemain wanita negara Aifa Azman berjaya melangkah ke peringkat suku akhir kejohanan terbuka Malaysia 2022 selepas menewaskan rakan senegara Nur Aina Amani Ampandi 3-0 di pusingan kedua petang tadi. Pada aksi tersebut, Aifa dilihat tidak berdepan masalah untuk mengesahkan slot ke suku akhir dengan kemenangan 11-6, 11-4 dan 11-8 ke atas Nur Aina. Pemain ranking ke-21 dunia itu menjelaskan dia hanya memberi fokus kepada dirinya dan cuba mengutip mata demi mata ketika berdepan lawannya. Aina Amani, congrats, menang semalam, and it was a tough match for her, 3-2, and I'm very happy to win 3 love today. I came into, I masuk court and then I have a really good game plan and then try to execute it really well so that I can just finish it in 3 love. So I'm very happy with my performance today. Sementara itu, seorang lagi wakil Malaysia, Rachel Arnold, turut menceriakan kem negara apabila mara ke peringkat 8 terbaik dengan kemenangan 4-0 ke atas wakil England, Grace Gear. Perkembangan rugby, KL Saracens mengukir satu lagi kemenangan setelah menumpaskan Selangor dalam kejohanan program pembangunan rugby negara NRDP 7 sepasukan peringkat kebangsaan 2022. Kejohanan yang berlangsung di Stadium Mini Shah Alam itu menyaksikan KL menang dengan keputusan 15-7. Pasukan di bawah kendalian Nabil Harun itu beraksi dengan cemerlang sehingga memaksa Selangor terpaksa akur dengan kekalahan tersebut. So far, Alhamdulillah, KL Saracens layak ke semi-final Cup. Tadi baru lepas lawan Selangor. Kami akan layak ke semi-cup. Peringkat kumpulan, Alhamdulillah, kami johan kumpulan. Semi-cup ni, game akan lagi fit lah. So, KL Saracens akan prepare yang lebih baik lah, insyaAllah. Semalam, KL berjaya membenam pasukan undangan dan Yenggas dari Filipina. Mereka akan beraksi di pusingan separuh akhir dengan berdepan Johor esok. Jodoh Cristiano Ronaldo bersama Manchester United nampaknya tidak panjang. Ini selepas kelab Liga Perdana Inggeris itu mengesahkan bahawa kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat untuk berpisah secara baik.
Pengesahan itu dibuat United dalam satu kenyataan. Menurutnya, keputusan itu dibuat susulan tindakan Ronaldo membuat kenyataan kontroversi dalam satu temubual program televisyen baru-baru ini. Dalam temubual itu, pemain berusia 37 tahun tersebut mendakwa dirinya dikhianati oleh beberapa individu dalam pasukan selain tidak lagi mempunyai rasa hormat kepada pengurus Erik ten Hag. Ronaldo yang mempunyai kontrak sehingga Jun tahun depan menerima gaji sebanyak £500,000 seminggu dan dia akan meninggalkan kelab itu tanpa sebarang pampasan. United sebelum ini telah pun melantik pihak peguam untuk meneliti tindakan yang boleh diambil ke atas Ronaldo kerana telah melanggar kontrak. Bagaimanapun, The Red Devils mengambil keputusan untuk melepaskan pemain terbaik dunia 5 kali itu secara baik, sekaligus menyaksikan dia bebas beraksi untuk mana-mana pasukan. Ronaldo ketika ini bersama skuad Portugal di Doha, Qatar dan dalam persiapan untuk menghadapi aksi pertama Piala Dunia Kumpulan H menentang Ghana pada Sabtu. Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS sedang melakukan siasatan ke atas satu sampel doping yang didapati berstatus finding atypical yang diambil semasa Sukma ke-20 MSN pada September lalu. Dalam satu kenyataan, Kementerian Belia dan Sukan KBS memaklumkan sebanyak 252 sampel telah diambil semasa tamasya itu berlangsung. 251 analisis sampel atlet didapati negatif manakala hanya satu didapati berstatus tersebut. Siasatan sedang dijalankan oleh pihak agensi berkenaan bersama makmal yang bertanggungjawab. Keseluruhan sampel urin telah dihantar ke makmal anti-doping Doha, Qatar. Itu sebuah makmal yang diiktiraf oleh agensi anti-doping dunia. Sampel tersebut akan dianalisis dan dibuat penilaian modul pasport biologi atlet atau ABP. Kesemua sampel telah dikendalikan selaras dengan peruntukan yang terkandung dalam Peraturan Anti-Doping ADAMAS 2021 yang mana hak atlet telah diberi keutamaan semasa pengujian kawalan doping. Malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan jumpa lagi.